Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifus su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT. Alhamdulillah kita dapat sama-sama pada malam ni 2 kali tak boleh mai. Dia bertembung dengan program lain, dengan biasanya dengan program TV lah. Jadi subhanallah simat, alhamdulillah hari ni dia pun daripada baru balik daripada Negeri Sembilan pagi tadi. Sampai sempatlah jumpa dengan tuan-tuan malam ni insya-Allah. Dan kita nak sambung perbincangan kita pada hadis yang ke-37 daripada 40 hadis Imam Nawawi. Cumanya Imam Nawawi rahimahullah dalam matan Arba'in Nawawiyah ni, walaupun dia 40 hadis tapi dalam ni ada 42 hadis. Nama dia kitab 40 hadis Imam Nawawi, ataupun dia panggil Allahumma salli ala Muhammad matan Arba'in Nawawiyah. Tapi dalam ni ada 42 hadis. Malam ni hadis yang ke-37. Nak biar sikit lagi. 38, 39, 40, 41. Oh, banyak lah. 5 lagi. 5 kali berjumpa lagi. Kadang-kadang boleh makan tahun tu. Dengan saat boleh mai, saat tak boleh mai tu kan. Baik, subhanallah tuan-tuan. Salih Azhamat. Hari ni kita nak tengok tentang macam mana hebatnya kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Hebat kita ni, subhanallah. Cuma kita tak berasa hebat. Sebab kita tak tahu kita hebat. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia panggil Sayyidil Mursalin. Penghulu pada, kalau Rasul seorang, Mursalin banyak Rasul. Nabi kita, penghulu kepada segala Rasul. Khataman Nabiyyin, penutup bagi segala Nabi. Ada 124,000 para Nabi. Ada 313 para Rasul. Ni yang duduk top paling ranking ni. Ranking paling tinggi sekali daripada kalangan hamba Allah ni. Atas sekali sallallahu alaihi Muhammad para Rasul. Yang dipanggil waliullah. Kata dalam hadis yang akan kita bincang pada pertemuan kita yang akan datang ni, Nabi SAW sebut Allahumma salli ala Muhammad. Mana hadis dia? Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata Allahumma salli ala Muhammad. Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang kata memusuhi wali-waliku, kata Allah, siapa yang memusuhi wali-waliku, sesungguhnya aku mengisytiharkan perang ke atas dia. Siapa wali-wali Allah ni? Yang paling tinggi sekali di kalangan para wali Allah ialah para Rasul. Kemudian para Nabi. Kemudian para salafus salih ataupun orang-orang salih. Tuan-tuan. Jadi ada 124,000 para Nabi, ada 313 para Rasul. Daripada 313 para Rasul, ada 25 Rasul yang wajib kita percaya, wajib kita kenal. Kemudian daripada 25 tu ada 5 pula dia panggil Rasul Ulul Azmi.
Ketua kepada semua tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi Adam alaihi salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dikeluarkan daripada syurga, dalam kitab tafsir Imam At-Tabari ada kisah ni. Waktu Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan daripada syurga, salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Adam sedih, menangis, teriak. Kemudian Nabi Adam duk minta ampun pada Allah. Sampai Nabi Adam keluar satu perkataan, Ya Allah, demi Muhammad engkau ampunkanlah dosaku. Nabi Adam kata, demi Muhammad ampunkanlah dosaku. Itu dia panggil, Allahumma salli alaihi, dalil tawassul. Bertawassul. Nabi Adam bertawassul menggunakan nama Nabi kita Muhammad SAW untuk Allah ampunkan dosa dia. Dalam kitab hadis cerita tentang 3 orang yang terkurung, terkambus, terkurung dalam gua. Batu jatuh tutup pintu gua. 3 orang ni bertawassul dengan kebaikan. Seorang kata, Ya Allah, aku ni ada mak ayah, dan aku dan keluarga aku takkan makan selagi mak ayah aku tak makan. Satu hari balik rumah bawa susu. Bila sampai rumah tengok mak ayah dah tidur. Aku tak kejutkan sebab tak mau ganggu mak ayah aku tidur. Anak-anak aku menangis lapang. Aku tak bagi anak-anak aku minum selagi mak ayah aku tak minum. Bila mak ayah terjaga, baru dia bagi mak ayah dia minum dan dia bagi anak-anak dia minum. Ya Allah, kalau tu jadi pahala kat aku, Ya Allah, tolong buka pintu gua ni. Maka sedikit pintu gua tu terbuka. Seorang lagi dia tawassul, dia kata, Ya Allah, aku ni jaga binatang ternak banyak. Ada orang main kerja kat aku berapa hari, kemudian dia berhenti. Ada duit dia, gaji dia yang aku simpan, tak sempat nak bagi kat dia. Lalu duit itu aku gunakan untuk membeli kambing. Lalu kambing itu membiak sehingga penuh satu kawasan tu. Satu padang tu penuh, membiak daripada duit gaji orang yang kerja berapa hari tu. Satu hari dia main minta kat aku, gaji dia yang dia kerja berapa hari. Aku kata, gaji duit kamu tak ada. Tapi tu yang duk ada tu semua tu daripada hasil gaji kamu. Dia ambil semua, sikit pun tak tinggal. Dia betul juga kawan tu pun. Semua dia ambil semua. Dia kata, Ya Allah, kalau tu jadi pahala kat aku, Ya Allah, engkau bukalah pintu gua ni. Tu dia panggil tawassul. Kita bertawassul dengan kebaikan. Macam tuan-tuan buat apa-apa kebaikan tu, sedekah pagi-pagi. Bawa keluar duit 2-3 ringgit masuk dalam tabung. RM1 masuk dalam tabung. Ya Allah, bagilah aku jadi jutawan. Bos RM1. Minta jadi jutawan. Padahal lah kita nak minta pun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Faham tak? Tawassul dengan kebaikan. Nabi Adam AS tawassul, dia kata, Ya Allah, aku tengok, dia kata, dengan nama Muhammad, demi nama Muhammad, Nabi Muhammad SAW, engkau ampunkanlah dosa aku. Allah tanya dalam keadaan Allah Maha mengetahui. Wahai Muhammad, wahai Adam, mana kamu tahu tentang Muhammad? Waktu aku dijadikan, waktu ditiupkan roh, bila aku angkat, aku buka mata aku melihat di arash Allah tertera 2 kalimat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada 124,000 para nabi. Ada 313 rasul. Satu nama aja Allah letak dalam tu. Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah nama yang digandingkan dengan nama kamu, wahai Allah, melainkan dia mesti mulia. Kata Allah, demi Muhammad aku ampunkan dosamu. Tu nak abang tu Nabi kita Muhammad SAW. Tuan-tuan, Nabi kita waktu di padang mahsyar, Nabi kita paling dimuliakan. Paling dimuliakan. Waktu semua orang kata Rabbi Salim, Rabbi Salim. Wahai Tuhanku, kesianlah kat aku. Wahai Tuhanku, kesianlah kat aku. Lebih kurang macam itulah maksud dia. Seorang saja kata Rabbi ummati, Rabbi ummati. Wahai Tuhanku, kesianlah kat umatku. Seorang aja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh manusia entah berapa triliun, daripada jumlah nabi yang beratus ribu dan rasul yang beratus tu, tuan-tuan tahu tak siapa yang pi depan sekali, yang kalau dia tak pi ketuk pintu syurga tu, syurga tak terbuka?
Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pi depan sekali, waktu umat dia semua duduk di belakang dia. Kita ni umat paling last. Umat mai lah kali. Paling hujung sekali. Mungkin jumlah tak ramai mana pun. Tuan boleh bayang tak umat daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam entah berapa ribu tahun. Dengan setiap Nabi, setiap Rasul tu ada umat-umat dia tersendiri. Para Nabi tak tentu ada umat. Para Rasul antara dia ialah dia menyampaikan, dia da'yah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Entah berapa ramai tu umat daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Tuan-tuan, kita main last sekali. Tapi kalau kita tak settle yang lain, seorang pun takkan settle. Selagi umat Nabi Muhammad tak selesai semua, lagi tu para nabi umat yang lain, seorang pun Allah tak akan ambil kira. Tuan-tuan, berapa lama dia kena tunggu tak tahu. Bayangkan kalau kita seorang ya. Kita ada 2 orang, seorang depan kita, kita 2 orang ni. Tu tunggu queue, bukan jenis mai mahkamah jenis banyak-banyak, tak satu ya. Daripada umat tu, daripada dulu sampai yang paling last tu, entah berapa trilion, entah multi-trilion, agak tak tahulah. Jangan kira manusia yang kita nampak je, ni pun dah tak tahu nak kira dah. Ni para jin. Jin kena hisap tak jin? Kena tak? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah sebut dalam Quran kan. Allah kata apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadi dengan jin manusia melainkan untuk ibadat pada aku. Jin juga yang mana mukallaf macam kita. Ada hukum taklifi duduk atas mereka. Kita kena 5 hukum tu, mereka pun kena 5 hukum tu juga. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Sama. Mereka pun ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi ada. Wahabi tak tahu. Tak tahu. Islam pun ada, kafir pun ada, sama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang panggil elok pun ada, panggil buruk pun ada, sama. Ini qiyam mulai rajin pun ada, yang jenis mengulak pun ada. Tuan-tuan silan, pergi konsert saya tak tahu. Mereka punya tu saya tak tahu, ada konsert tak konsert saya tak tahu. Saya Muhammad. Tapi yang perangai macam jin ada. Jadi singgah pergi R&R, tuan-tuan sekalian. Dekat R&R tu tulis tu, no smoking zone R&R ni. Habis tak ada pergi okok tahu mana? Dalam jamban. Kita duduk sebelah ni tuan-tuan, saya naik berdengung kat sebelah tu. Geram suka. Saya kata macam nak sebut-sebut, jin manalah duduk dalam jamban sebelah ni. Sebab yang makan asap ni jin ni tuan-tuan. Tok Momo dia duduk perasap. Duduk panggil jin mai. Duduk perasap ke mai tu panggil jin mai. Sebab makanan jin tu asap. Dia tak boleh hisap okok ke R&R. Tempat tu orang marah. Dia kena saman. Dia bisa kat dalam jamban. Yang jenis duduk dalam jamban ni mangsa apa? Waktu orang azan lari pergi duduk dalam jamban ni mangsa apa? Hampa tak mahu jawab pasal apa? Geng tu juga. Subhanallah semua. Ya Allah Rabbi. Jadi tu tak kira lagi bangsa jin yang hidup entah berapa ribu tahun. Tuan-tuan, itu tak termasuk lagi bangsa Ya'juj Ma'juj. 1000 orang waktu Nabi Adam AS dipanggil oleh Allah SWT. Panggil, wahai anak Adam, lempak, humbankan daripada anak cucu kamu, daripada masuk dalam neraka. Ambil anak cucu kamu, bagi dia pun masuk neraka. Allah kata Nabi Adam AS, takkan saya nak buat macam tu, nak cucu saya. Allah perintah. Berapa ya Allah nak masuk dalam neraka? Daripada 1000 orang, 999 orang masuk neraka, seorang masuk syurga. Ni anak cucu Nabi Adam AS. Daripada 1000 orang, 999 masuk neraka, seorang masuk syurga. Maksudnya berapa persen? 0.1%. Betul tak? Kalau 1% seorang daripada 100. Betul ke tak betul tu? Yalah, angguk-angguk bila saya nampaklah saya confident sikit. Tuan-tuan, subhanallah semua. Tapi Nabi tenangkan kita sikit.
Dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, Ibnu Katsir rahimahullah taala dia, macam mana Nabi tenangkan umat Nabi Muhammad sikit sebab risau ni daripada 1,000 orang seorang yang masuk syurga ni. Ialah kata riwayat menyebutkan bahawa termasuk di kalangan mereka ialah bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Sebab nisbah Ya'juj Ma'juj dengan manusia yang buat bangsa Ya'juj Ma'juj dengan bangsa selain Ya'juj Ma'juj ialah 1,000 kepada 1. 1,000 Ya'juj Ma'juj seorang manusia nisbah dia. Yang akan masuk dalam neraka tu adalah bangsa Ya'juj Ma'juj yang akan dihumbankan dalam neraka. Pasal mereka juga ialah umat sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli Muhammad, hamba Allah Subhanahu wa taala yang engkar pada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak silap sebab nak cerita betapa dahsyatnya. Dan subhanallah, dalam ramai-ramai ni, subhanallah Sayyid Muhammad, umat kita pergi depan dulu. Pergi depan dulu. Duduk depan. Kita paling awal kali. Ada seorang duduk depan kita ramai-ramai ni, seorang. Kita ni kata orang nombor 2 daripada dia lah. Dia pasal dekat lah kot saat lah kalau kita pergi ambil nombor dekat JPJ tu, tinggal kita ni nombor 611, dia 66610, kira tinggal seorang lagi okey lah tu. Ada nak tunggu dalam sejam ada? Setahun? 2 tahun ada? Tak ada. Bini kita telefon, lambat lagi ke abang? Tak, seorang lagi. Tak apa. Tapi seorang saja lagi di padang mahsyar, tuan-tuan boleh bayang tak seorang kat depan kita? Dia hidup katalah 70 tahun. Dia balik umur 10 tahun. 60 tahun nak ditimbang hisap. RM1 yang pertama dia dapat, RM1 tu dapat daripada mana? Siapa bagi sumber RM1 tu, halal ke haram? Dia kata halal. Betul ke halal? Ni dalam kira-kira ni haram. Siapa yang pi habaq ke hang kata halal? Orang tu. Pi cari orang tu jadi dalil, jadi bukti pula. Pi pula lah pi cari orang tu. Dah selesai berapa lama tak tahu nak pergi jumpa orang tu pula. Dah dapat duit tahun dah. Hang belanja duit ni pergi tang mana pula? Beli tang ni. Ni hang belanja ni sah ke tak sah? Halal ke tak halal ni? Halal. Betul ke halal? Siapa kata halal? Siapa yang pergi cari orang tu pula? Tuan-tuan, subhanallah, saya tak berganjak kaki anak Adam. Lagi 4 benda. Allah tak selesai, Allah tak cerita. Sallallahu alaihi Muhammad, usia muda, tang mana dia buat, apa dia buat, harta dia, tang mana dia dapat, tang mana dia belanjakan. Sallallahu alaihi Muhammad, satu-satu, tuan-tuan agaklah. RM1 tu entah berapa lama yang dia belanja, tak sampai 5 minit mungkin, entah nak kira berapa tahun yang RM1 yang pertama. Nak kena hidup dia, tuan-tuan, ada 1 bilion dia dapat dan 1 bilion dia belanja. Faham tak faham tak? Subhanallah semua. Tak berapa lama dia seorang ni. Ni tak kira satu umat ni. Seorang dia ya. Agaknya berapa lama kita akan menunggu di padang mahsyar, tuan. Subhanallah dan sallallahu Muhammad. Tapi umat Nabi Muhammad pergi depan dulu. Settle dulu. Dia duduk depan sekali. Nabi SAW sampai depan pintu syurga. Nabi SAW ketuk pintu syurga. Dia ada gelang ni. Dekat pintu syurga tu ada tempat ketuk tu. Nabi SAW ketuk. Yang di sebelah dalam tu penjaga syurga tanya, siapa di sana? Ana Muhammad, dia kata. Aku Muhammad. Dia kata, selamat datang wahai Muhammad, kerana kami tidak dibenarkan untuk membuka pintu syurga kepada sesiapa pun melainkan yang namanya Muhammad. Bila buka pintu syurga, Nabi SAW masuk, kita pakat-pakat masuk. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Dan Nabi takkan biarkan umat dia jatuh. Waktu kita duduk melintah titian sirat tu, Nabi berulang pimai. Kot ada umat dia seorang yang duduk terangkak-rangkak, yang terjatuh dalam padang dekat dalam neraka waktu melintah titian sirat. Nabi syafaat, Nabi tolong. 3 tempat Nabi tak tinggal. Waktu Allahumma salli Muhammad turun, waktu Allahumma salli ala Muhammad nak timbang, waktu nak timbang hisab, Nabi duduk tunggu. Waktu nak bagi minum dekat telaga Kauthar, Nabi SAW duduk ada. Waktu nak melintah titian sirat, Nabi punya duduk jaga umat dia. Subhanallah, tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan sekalian, sampai ke tahap bila kita duduk pergi cari para nabi dan para rasul semua minta tolong. Waktu tu kata ulama, peranan ulama sampai padang mahsyar. Peranan ulama ni sampai padang mahsyar.
Sebab tu janganlah kita ni ideologi politik kok mana pun, satu je saya nak pesan, jangan duk hina ulama. Tang lain tak apa lagi, hambuh pilah lagu mana pun. Tapi tang ulama tak sah. Sebab kadang-kadang ijtihad dia adalah berdasarkan kepada ilmu dan ilham yang Allah bagi kat dia. Faham tak Ustaz Syumat? Tak suka, tak setuju lagu mana dengan parti dia ke apa, tak apalah. Tapi tang ulama tolong reserve sikit. Reserve sikit. Salat saya Muhammad. Pasal peranan ulama ni tuan-tuan tahu sampai mana? Sampai duduk padang mahsyar. Dia duduk fikir. Orang pi cari ulama yang mencadangkan untuk kita pi cari para nabi dan para rasul. Waktu di padang mahsyar itu, kata ulama, itu ialah ulama. Dan di antara orang yang layak untuk memberi syafaat di padang mahsyar ialah alim ulama. Dia dapat boleh bagi syafaat, tolong orang. Di padang mahsyar, ulama. Waktu kita pergi cari para nabi, para rasul, endingnya kita pergi cari Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW lari pergi duduk di depan arasy Allah, satu tempat nama Al-Fahsh. Nabi sujud dengan sujud yang begitu lama sampai malaikat mai angkat irfa' ra'saka, angkat kepalamu wahai Muhammad SAW, apa yang kamu nak? Labbaika ya Rabbi, aku datang wahai Tuhanku, tolonglah syafaat umatku. Lalu Nabi SAW, Allah izin untuk pi syafaat, tolong umat dia. Waktu Nabi SAW balik tu tuan-tuan, dan semua ni takkan berlaku dan Allah tak izin yang lain pun untuk buat, melainkan dimulakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hebat Nabi kita tuan-tuan. Kita tak berasa hebat. Pasal kita tak kenal Nabi kita, dan kita tak kenal kita ni, umat Nabi Muhammad ni, istimewa dia lagu mana. Ni salah satunya hadis yang nak kita bincang ni hari ni. Tu dia panjang sungguh mukadimah ni. Panjang sungguh mukadimah ni. Baik, hadis ke-37 an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allah katabal hasanati was-sayyi'ati thumma bayyan faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin illa adhafan katsira wa inna hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amalaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Tuhannya tabaraka wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dia panggil hadis qudsi. Apa maksud hadis qudsi? Perkataan Allah tetapi bukan Al-Quran. Perkataan Allah tapi bukan Al-Quran. Sebab tu waktu masih turun ayat, waktu masih turun Al-Quran, belum sempurna Al-Quran, para sahabat tidak dibenarkan untuk mencatat hadis. Tak dibenarkan untuk catat hadis. Pencatatan hadis berlaku selepas Nabi SAW wafat. Pasal apa Nabi SAW tak bagi para sahabat tulis hadis? Pasal takut sekali duduk konflik dengan Al-Quran. Yang mana satu wahyu Al-Quran, yang mana satu hadis tak tahu. Nabi SAW hanya membenarkan para sahabat mencatat Al-Quran saja. Dia panggil pencatat wahyu. Siapa di antara dia? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Siapa lagi? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Siapa lagi? Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Berapa orang sahabat Nabi SAW yang mahir menulis. Mereka ni dia pencatat wahyu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis ini panggil hadis qudsi. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, innallaha katabal hasanati wasayyi'ati thumma bayyan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis ataupun menentukan kebaikan ataupun pahala-pahala dan kejahatan-kejahatan, dosa-dosa, kemudian memperjelaskannya. Allah tulis kebaikan-kebaikan yang tuan-tuan buat, kemudian Allah memberikan penjelasan. Allah tulis dosa-dosa yang tuan-tuan buat, kemudian Allah memberikan penjelasan. Kita akan tengok nanti di Yaumul Qiyamah.
Salih Azim Muhammad. Jangan duk ingat kita buat apa Allah tak tahu. Kita ni main masjid tuan-tuan sekalian, tapi maksiat duk buat juga. Sampai ke tahap ingat orang-orang ingat dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penawar bagi hati Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Dia sebut apa? Bagaimana tertipunya orang-orang yang merasakan diri dia baik. Tahu macam mana? Macam mana syaitan menipu orang-orang yang rasa dia baik. Bila dia melakukan kemaksiatan, kemudian dia merasakan Allah menutup keaiban dia. Tahu tak? Kita ni, geng kita lah. Tak sudah cerita orang lain lah, geng-geng tak main masjid ni. Cerita kita ni. Yang kita ayak atas kepala, ikat serban kambing lagi, ada conek kat atas lagi. Yang ridak atas bau, yang kadang tasbih kat tangan, yang kadang kayu sugi dalam poket. Kan? Salih Azim Muhammad. Tapi buat jahat lah. Ada buat. Ada. Buat depan orang kah? Takkan buat depan orang. Sembunyi-sembunyilah buat, orang tak tahu apa kita buat. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, lepas dia buat tu, siapa pun tak tahu. Siapa pun tak tahu. Tahu dia berasa apa? Dia berasa mungkin sebab aku ni baik, aku dekat dengan Allah, maka Allah tutup aib aku. Dan dengan perasaan itu, tahu apa yang berlaku dekat dia? Dia akan buat lagi. Dengan perasaan yang Allah tutup jahat dia tu, apa dia buat? Dia akan buat lagi. Pasal apa dia buat lagi? Allah tutup sebab aku ni orang baik. Lepas tu lagi dia buat lagi. Pasal apa? Ini Allah tutup sebab aku ni orang baik. Dan dia tak berasa syaitan sedang duk tipu dia. Supaya dia terus istiqamah buat jahat. Sedangkan dia merasa diri dia baik dan Allah menutup keaiban dia. Allah tutup aib kita sebab kita baik kah? Sebab kasih sayang Allah bagi kita dan harap kita bertaubat. Tapi Allah tutup aib kita tu suruh kita buat lagi kah? Tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat tu elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa kulla syai'in ahzayna fi imamin mubin. Surah apa tak? Saya bisa dengar. Inna nahnu nuhyil maut. Surah Yasin. Oh betul ya. Surah Yasin dia hafal. Hafal lah. Orang baca tu kita boleh ikut lah. Walaupun kita sampai-sampai kat masjid, orang duduk keliling baca Yasin tu kan. Dia main lambat. Daripada luar dengar orang baca Yasin, dia boleh ikut tu. Sampai-sampai surah Yasin tu kan, dia letak kat tengah. Kawan main lambat. Takkan nak bangkak tengah ambil surah Yasin kot, malu. Ni, sekali dia buang kacang. Saya orang kata tu main nak makan lah tu. Anak ni, dia buat apa? Dia pergi cari Quran tepi-tepi tu, dia pergi ambil Quran. Mulut sambil duduk ikut orang baca ni. Dia duduk selak cari surah Yasin. Sampai orang habis baca surah Yasin, dia cari surah tak jumpa lagi. Nak abang tu, mulut boleh ikut. Biasalah. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang telah menjadikan sallallahu alaihi wasallam Muhammad kematian. Inna nuhyil mauta, kehidupan dan kematian. Wa naktu ma qaddamu, dan Allah SWT kami tulis. Saya lihat qaddamu, benda yang lepas. Wa atharahum, dan bekas-bekas jejak-jejak tinggalan kamu. Jejak tinggalan ni macam mana? Dua kata ulama. Kita dengar ni elok ni, peringatan kat saya, peringatan kita semua. Jangan ingat Allah lupa, jangan ingat Allah tak nampak. Nombor satu, apa saja benda yang kita ajak orang buat dan orang ikut, tu dia panggil jejak. Kita pernah ada ajak orang buat baik. Ada orang buat baik, dia buat amalan tu, sampai dia mati, dia ajak orang lain pula, tu semua dapat kat kita. Tu dia panggil jejak. Untunglah yang ni. Faham tak ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi ingat jejak tu bukan baik saja, yang maksiat pun sama.
Pernah dulu ajak orang rokok dululah, ajak geng waktu kita jadi senior kat sekolah dulu ni. Dia tokan bawa rokok masuk asrama. Dia nak jual rokok, dia kena ajak orang rokok. Mana ni? Munyi atas apa siling asrama lah. Munyi mata-mata lah. Ni. Lah ni dah jadi syekh dah. Ni. Tapi yang dia ajak tuan-tuan sekalian, sampai lah ni duk isap rokok. Ada kesan tak tu? Tahu lah tuan-tuan. Dulu saya ingat zaman sekolah dulu, yang ajak tikan nombor ekor pun ada. ABC lah. Apalah. Saya ingat lah, video ingat lah kawan-kawan tu. Cara nak tikam kau ni, nombor kau ni, kali pikuk tu. Ada siap, ada kitab lagi. Dia mengajak macam mana tu tuan-tuan. Tuan-tuan share poster ke? Tuan-tuan ajak orang pergi buat maksiat ke? Tuan-tuan tunjuk satu benda maksiat. Saya selalu duk pesan. Kita ni kadang-kadang kita berasa kita baik. Kita nak kempen orang untuk jangan buat benda tak baik. Sungguh bagus dah tu. Kadang-kadang tahu kita buat apa? Ada satu benda orang buat maksiat. Orang tu dia buat maksiat, dia pakai tak elok ke, dia tak tutup aurat sempurna ke, dia buat panggil buruk-buruk ke. Kita nak tunjuk kata dia tu buat panggil tak elok, kita pergi post dekat dalam Facebook kita ke, Instagram ke, kita repost ke, dalam keadaan dia tak tutup aurat. Kita tak sedar kita duk tunjuk aurat orang tu. Kita faham tak faham tu? Ni. Kita share pula tu. Jangan duk pergi ni tempat ni. Tengok ni. Mereka dia buat majlis apa pula ni. Konsert apa pula ni. Kita pergi tempel poster kita dekat situ. Dengan dua abang kata jangan orang pergi. Dalam kita tak ingat kat situ ada tarikh dia. Ada waktu dia. Ada lokasi dia. Dalam ramai-ramai. Lagi ada pula yang teringin nak pergi. Kan? Tuan-tuan pandai-pandai lah buat supaya benda apa yang tuan-tuan post kan, tuan nak share kan, tuan apa, bagi tepat dengan niat, dengan kebetulan, dengan cara supaya tak ada orang tak terikut, tak ada orang mengambil kesempatan. Depa yang duk buat panggil tak elok untuk duk promosi produk-produk ni, saja duk bergedik lah, saja duk cakap, kurang ajak lah apa, macam-macam benda depa duk buat, kadang-kadang benda maksiat depa buat. Depa memang duk harap orang maki depa. Depa memang duk harap orang duk komen banyak-banyak, duk taruh depa cukup-cukup. Pasal dengan cara macam itulah depa terkenal, depa akan dikenal. Sungguh depa buat panggil tu, dia panggil black marketing. Hang buat satu benda yang bagi orang marah. Buat satu benda bagi orang kecam. Beribu orang kecam kat dia. Dalam keadaan orang kecam beribu tu orang kenal dia. Kita tak kenal jadi kenal. Itu tujuan dia. Tak usah duk belayan orang macam ni. Tak usah duk share apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua maksud atharihim ni, atharuhum ni, salih Muhammad, bekas jejak-jejak tinggalan ni, ialah jejak tinggalan tang mana kita pi dan apa kita buat tempat tu. Semua ada jadi saksi. Tuan-tuan mai semayang ni tang ni, tuan-tuan semayang, saya semayang tang ni, sebab tu kita semayang fardu dengan semayang sunat pindah tempat, ada dua tempat di saksi. Tuan-tuan pergi mana-mana, pergi melancong, pergi jalan tang mana-mana, tuan-tuan jangan lupa untuk semayang, jangan lupa untuk semayang sunat, singgah masjid dia, singgah pergi buat kebaikan tang mana-mana, tu semua jadi saksi nanti di akhirat. Pakaian yang tuan-tuan pakai, duit yang tuan-tuan sedekah, tiang mana yang tuan-tuan pegang, tiang mana tuan bersandang, semua jadi saksi, semua jadi saksi nanti di akhirat. Maksud dia apa? Buat baik tang mana saja kita ada, tang mana kita duduk, tang mana pun kita buat baik. Buat baik. Sebab semua tempat tu akan jadi saksi nanti di akhirat. Dengan siapa kita jumpa, dengan siapa kita bercakap, dengan siapa kita senyum. Sampai dalam riwayat, tuan-tuan tahu dekat akhirat nanti, dekat padang mahsyar nanti, ada seorang yang akan dia pergi tuntut di akhirat. Dia nak cerita buat baik walaupun benda kecil-kecil. Waktu kita duduk depan Allah tu, dah dibacakan, boleh panggil kita menghadap tu. Dah baca semua kitab tu, Allah kan. Salih Ahmad. Hadal kitab inda fulan ibn fulan. Ni kitab ni milik kawan ni. Malaikat angkat kitab kita tu. Kita duduk, dah habis baca kitab kita semua dah ni. Semua kebaikan semua ada ni, baca dah ni. Baiklah, semayang lah, apa, ibadat semua banyak dah. Nampak macam dah, nampak macam boleh masuk syurga sangat dah. Dosa-dosa apa-apa sikit-sikit lah. Waktu tu rasa macam lega sikit dah. Alhamdulillah, nampak gaya macam Alhamdulillah. Sat malaikat angkat. Ni kitab milik kawan ni. Siapa nak main tuntut dengan dia? Yang angkat-angkat, ni kitab ni milik kawan ni. Siapa yang nak main tuntut dengan dia? Punya ramai manusia pekat bangkit yang kita kenal, yang kita tak kenal, semua pekat nak main tuntut dengan kita.
Jangan duk fikir banyak-banyak tuan. Tuan-tuan jangan duk fikir kita hutang orang 1,000. Orang hutang kita 500. Dalam riwayat tersebut, yang antara yang mai tuntut kat Allah, depan Allah, tu ialah orang yang kita melintah tepi dia tapi kita tak senyum kat dia. Sampai macam tu. Allah nak timbang, nak kira lagu mana, tu cerita Allah timbang lagu mana lagi. Kok lah lagi bincang-bincang, oh tak senyum pasal tak perasan, okey tak apa. Hang senyum pasal hang marah kat dia, pasal hang tak pandang muka dia, ada kira. Tapi nak cerita, ada orang yang bangkit, ya Allah, dulu dia pernah lalu tepi saya tapi dia tak senyum kat saya. Itu pun tuntut. Yang lain dah satu cerita lah tuan-tuan. Allah skop RM1 pun nak berkira. RM1 apa. Ingat dulu waktu kita darjah 6 dulu, ingat tak? Waktu dia pergi beli duit 3. Kan pernah pinjam duit aku RM1. Allah RM1 pun kira waktu kita budak-budak. Balik dah lagi waktu tu. Balik dah. Ada kira. Orang tu akan pergi tutup di akhirat walaupun RM1. Sahabat tanya Rasulullah, kalau sebatang kayu sugi yang saya kayu sugi. Bukan ada nilai apa dulu-dulu kayu lah ni. Kayu sugi tu kita keluar masjid, jual kat depan tu satu ikat RM3 lah, RM10. Kalau zaman Nabi SAW dulu mungkin tuan-tuan tu bukan dah jual lagu tu. Mereka pacak tanam pokok tu tepi-tepi rumah mereka aja. Kepak-kepak ambil. Ada orang lalu sambil-sambil kepak. Kan ada apa pun, kan ada nilai apa pun. Kalau saya kayu sugi Rasulullah, hatta kayu sugi nanti dituntut di akhirat bila bukan hak kamu. Ini main-main. Tuan-tuan, Allah SWT, buat baiklah, buat baik dengan orang. Buat baik dengan orang. Sudah buat jahat dengan orang, sudah buat panggil tak elok. Buat baik dia baik. Dia semua jadi saksi ke akhirat ni. Kawan-kawan yang kita buat baik dengan dia pun jadi saksi ke akhirat ni. Ya Allah, dia buat baik, dia tolong saya. Faham tak? Tapi ingat, yang tak baik pun jadi saksi juga. Mana pergi? Ada dulu zaman pergi mana-mana dulu ni. Semalam saya ceramah di Rembau, Negeri Sembilan. Seharian tu program di Masjid Negeri daripada pagi sampai pukul 6 lebih. Letih lah. Salih Azim Muhammad subuh kat pagi kat TV Hijrah. Lepas tu dekat Masjid Negeri. Lepas tu pi Ulu Selangor pula. Lepas tu patah balik pula. Saya benar, lepas tu pi ceramah pula kat Rembau 1 jam setengah pula. Tak larat sangat lah. Abang dekat Khairul, kita cari hotel atau mana-mana, tepi jalan tu kita rehat dulu sat, pagi-pagi esok kita berderah balik. Dapat tidur sat tak apa dah. Ni kita pun cari-cari hotel pun, dia buatlah satu hotel tu. Masuk-masuk bau tengik pun. Ni dia tukung kat depan. Yang tu dia jumpa pun. Masuk alam tu dah sekilas masuk. Dengar punya dung gung tang tung tang. Ada construction ke buat malam-malam ni? Bukan construction ni, kata ni karaoke. Rupanya sebelah tu disco. Belah tu tong tang tong tang. Kita tutup telinga ni. Dia bunyi beringgut. Degung. Nak rehat lagu mana. Dia pun pandai, dia tak habaq kata disco lah. Lepas tu kita tak check in. Faham ni? Subhanallah. Sampai pukul 12 lah. Ngadap je lah. Tuan-tuan, kita pun pernah pergi dulu kot. Kita pernah tak pergi tempat tu dulu. Kita pernah tak pergi tempat tu dulu. Wa atharahum, bekas-bekas jejak tinggalan. Dia ada lah kat akhirat. Anda pernah pergi tak? Dia dah pergi tempat-tempat maksiat. Tu. Tepi-tepi pantai Sigit ke dulu tu. Tu. Ni. Tu batu-batu ni. Abang, pokok ni lah jadi saksi cinta kita. Memanglah pokok tu lah jadi saksi di akhirat. Dia kata, dua cara orang di Pulau Pinang bunuh diri. Tadi saya terbaca lah. Satu, terjun jambatan. Dia lah. Satu lagi, Superman dah motor. La haula wala quwwata illa billah. Tentang Allah salli alaihi Muhammad. Ingat. Sebab tu, mungkin kita dah lepas. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita. Kita pernah buat salah, kita pernah pergi tempat-tempat yang tak patut kita pergi. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita. Bukan tekak Allah ampun dosa. Kita nak Allah padam. Tak mau malu orang tengok. Nah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Hari Jumaat tu imam duk peringat kita.
Salih Muhammad. Alangkah ngerinya kamu tengok orang berdosa tu, mereka tunduk kepala mereka depan Tuhan. Tunduk siapa ni? Tunduk. Aduh, celakalah kami hari ni. Salih Muhammad. Tunduk siapa? Malu, tunduk menyesal. Pasal apa? Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami dah nampak dah noh. Benda-benda kami buat lu semua tunjuk, tayang semua tu, semua tunjuk balik. Kami dengar dah benda kemaksiat kami buat lu. Kami dengar dah bunyi neraka begitu dahsyat. Kami nampak neraka. Hantar kami balik pergi dunia. Kami nak buat amal saleh. Benda-benda dosa maksiat kita buat lu bukan takat kita yang tengok. Semua orang tengok. Semua orang tengok. Tu harap apa? Harap Allah tak tunjuk. Harap Allah padam. Dan harap Allah tak tunjuk. Ni yang duk ada ni. Ni. Baki usia ni. Nak buat baik je. Nak buat baik je. Tak mau dah. Nak buat benda-benda tak elok. Boleh tak ni? Ni mau cara-cara kita di masjid ni tu suruh tanya lah Ustaz, nak pergi tengok wayang boleh tak lagi ni? Kami bukan nak pergi tengok wayang apa, nak pergi tengok wayang. Contoh. Tak sebut pun tajuk apa, tunjuk gambar. Habis tak? Tak usah pergi lah kot. Tak usah pergi lah kot. Mati kat dalam tu macam mana? Siap ni? Tak usah lah pergi lah kot. Ni ada orang tanya, Ustaz, kami nak pergi tengok, nak pergi Coldplay. Ada orang tanya. Kami nak pergi tengok konsert. Ada orang tanya. Kau nak pergi pasal apa? Nak pergi, Ustaz, minat. Saya minat dengan muzik. Dengar muzik sudah. Boleh pergi? 2 syarat. Nombor 1, nak masuk baca bismillah. Itu sungguh. Waktu nak masuk pintu konsert tu, waktu nak bagi tiket kat orang yang jaga pintu tu, bismillahirrahmanirrahim. Yang lupa bagi salam kat tu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata, hang ni nak pergi tengok konsert di masjid ni. Waktu masuk tu, bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Kalau gamak. Kalau tak gamak jangan. Sebab kalau tak gamak baca bismillah, ada benda tak kena. Tuan-tuan agak, tuan-tuan masuk panggung wayang baca bismillah lah. Tuan-tuan memang tak tahu, memang tak nak masuk panggung wayang. Dengan wali-wali. Dia agak-agak lah masuk dengan wayang bergamak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk karaoke ke? Masuk disco ke? Sebab kalau benda yang tak boleh baca bismillah kita nak buat tu, masuk benda tu ada benda tak kenal dengan syariat. Sedangkan kita Allah suruh buat benda yang bersesuaian dengan syariat. Nombor 1. Nombor 2, pastikan kamu tak mati waktu tu. Buatlah lagu mana-mana. Jangan bagi mati lah waktu tu. Sebelum pergi konsert tu, check pergi buat apa ni, medical check up dulu elok-elok ke. Doktor rasa dalam tempoh 2-3 hari ni saya boleh mati tak? Ikut rasa-rasa macam tak ada lah penyakit-penyakit boleh buat mati. Ni, tapi mati bukan tunggu sakit. Tengok ni, mati bukan tunggu tua. Kalau boleh jamin tak mati tak apa. Tapi kalau mati dalam tu macam mana? Kalau boleh jamin 2 benda ni boleh buat daripada ni, pergi lah tengok. Pergi dah nak pergi tengok konsert. Ada orang tanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ingat. Itu jadi saksi. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu 'indahu 'ashara hasanatin illa 700 dhi'fan illa adha'afin katsira. Lalu Allah kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka barang siapa ingin melakukan kebaikan tapi dia tidak mengerjakannya, maka Allah akan menulis satu kebaikan sempurna di sisinya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilatan. Siapa yang ada niat untuk dia melakukan kebaikan, baru teringat nak buat baik, salih ala Muhammad, tapi dia tidak mengerjakannya, maka Allah akan menuliskan baginya satu pahala sempurna. Kemudian Allah sambung lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu 'indahu 'ashara hasanatin illa 700 dhi'fin illa ad'afin katsirah. Dan jika dia ingin mengerjakan, dia ada niat untuk mengerjakannya, lalu dia mengerjakannya, maka Allah akan menuliskan baginya satu kebaikan itu 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Sehingga berlipat-lipat kali ganda.
Wa in hamma bisayyi'atin, dan barang siapa yang dia berniat untuk melakukan kemaksiatan, falam ya'malha, lalu dia tidak mengamalkannya, kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Dia teringat nak buat jahat, dia niat nak buat jahat ni. Tadi niat nak buat baik, tapi dia tak buat, dia dapat apa? Dapat apa? Ya Allah, wujud dia. Sana. Kita nak berhenti azan dulu tak? Oh ya. Ya, biar dah. Ada lagi. Oh, okey dah. Habis tak nak bunyi kan? Okay. Kalau niat nak buat baik, tapi tak buat, dia dapat apa? Dapat apa? Pahala. Satu pahala, kamilatan, sempurna. Kalau dia buat, dapat 10 kali ganda, hingga 700 kali ganda, hingga gandaan yang tidak terhingga kiraannya. Tapi kalau buat jahat, wa in hamma ni niat, dia teringin, dia ada niat dalam hati dia. Bisayyi'atin, dengan kemaksiatan. Falam ya'malha, tapi dia tak buat kemaksiatan tersebut, maka dia dapat apa? Dapat apa? Dia dapat kataballahu, akan dituliskan untuk indahu, untuknya, hasanatan, satu pahala, kamilatan, sempurna. Dia teringat nak buat jahat. Tu nak kata pemurahnya Allah ni, dia nak buat jahat. Niat tu nak pergi buat jahat lah. Cancel, tak dia pergi. On the way nak pergi dah ni. On the way nak pergi dah ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Singgah semayang tu. Singgah semayang. Tadi nak pergi, balik. Dapat pahala. Padahal dia niat Nabi buat tak elok tu. Subhanallah. Kalau Allah tak bagi pahala pun tak apa dah. Kalau Allah kata apa? Niat nak buat jahat, kemudian dia tak jadi buat, tak dapat dosa. Tak apa dah. Tapi tak buat, dapat pahala pula Allah bagi ni. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan. Subhanallah. Dia niat nak buat maksiat, kemudian dia buat sungguh-sungguh maksiat tu. Dia pi buat maksiat tu. Tak, Allah tulis apa kat dia? Allah tulis baginya satu dosa. Satu dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis ini kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengandungi berita gembira yang sangat besar dan harapan yang tinggi terhadap umumnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah meliputi segala urusan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalimah indahu, di sisinya dalam perkataan hadis ini, menunjukkan kesungguhan Allah dalam menulis kebaikan tu. Di sisi Allah. Bersungguhnya Allah ni nak cari apa saja jalan nak bagi kepada hamba dia ni pahala. Niat je. Tapi jangan duk pegang pahala niat je. Bagi niat dah sedekah, tapi tak sedekah, cukuplah Ustaz, pahala niat dah lah. Saya nak puasa Ustaz, puasa. Saya cadang niat-niat, apa betul niat dia elok. Esok tak puasa ke? Tak puasa, pegang niat dah. Tiap-tiap hari duk niat lah. Nak mayang sunat, niat juga lah Ustaz. Sebaik mayang wajib tak apa. Tu yang ada orang jenis mayang pakai niat ke? Ada Ustaz Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kalimah kamilatan tu juga. Allah sebut, kalau Allah sebut hasanatan cukup dah. Akan bagi dekat dia satu pahala, hasanat, satu pahala, satu kebaikan.
Tapi Allah tambah kat belakang tu kamilatan pula. Nak abang kata satu pahala yang sempurna, tak kurang sikit, tak tolak sikit, tak bagi apa diskaun sikit. Hampa niat nak buat baik, walaupun hampa tak buat kebaikan tu, Allah akan bagi satu pahala solid, potong diskaun sikit pun tak ada. Dan hebatnya Allah SWT. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rahmat ini membangkitkan harapan yang cemerlang pada setiap jiwa dan mendorongnya berusaha bersungguh-sungguh dengan pemerhatian dan ilmu Allah serta di bawah kesultanan, pengawasan, keadilan dan kelembutannya. Hadis ini merangkumi penulisan kebaikan-kebaikan dan kejahatan dan hasrat untuk melakukan kebaikan dan kejahatan seperti di bawah. Yang pertama, amalan kebajikan. Buat baik. Setiap amalan kebajikan yang dikerjakan oleh seorang mukmin akan diganjarkan Allah 10 kali ganda. Paling kurang 10 kali ganda. Kalau kita niat nak buat baik, tapi kita tak buat, Allah bagi satu pahala. Ngam lah. Fine enough lah. Itu pun dapat Allah bagi ekstra kat kita. Pasal kita tak buat pun. Tapi bila kita buat satu kebaikan, paling kurang gandaan dia 10 kali ganda. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ini kerana ia bukan hanya setakat berhasrat atau meluahkan hasratnya, bahkan dia mengeluarkan hasrat itu dalam bentuk amalan. Allah firman, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka untuknya kebaikan 10 kali ganda seumpamanya. Surah Al-An'am ayat 160. Adapun gandaan sehingga 10 kali ganda adalah bagi orang yang dikehendaki oleh Allah untuk melipat gandakan ganjarannya. Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sibilatin ma'ati habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Yang ini 700 kali ganda. Perumpamaan nafkah ataupun infak yang dikeluarkan untuk orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti satu benih yang tumbuh 7 tangkai. 7 biji. 7 tangkai. Setiap tangkai 100 biji. Maka Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya dan Allah maha luas kurniaannya lagi maha mengetahui. Sedekah 700 kali ganda. RM1 masuk tabung dapat RM700. RM10 dapat RM7,000. RM100 RM70,000. RM1,000 RM700,000. Tuan sekalian, sedekah. Telah diriwayatkan Muslim daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya seorang lelaki telah menuntun untanya yang telah diikat tali, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, unta ini untuk fi sabilillah." Seorang lelaki dia mai bawa seekor unta, dia bagi kat Nabi, kata Rasulullah, ni unta ni untuk jalan Allah. Maka kata Nabi SAW, "Laka biha yaumal qiyamah 700 naqatin." Bagi kamu 700 ekor unta pada hari kiamat nanti. Apa saja berkait dengan sedekah, 700 kali ganda. Contoh macam saat gila saya keluar-keluar lagi, kata, "Ustaz, ni kereta sini tak pakai, Ustaz ambil lah." Contoh. Maka baginya 700 biji kereta nanti di umur kiamat. Allah Azza Muhammad. Tapi janganlah duk bagi kereta yang nak kena repair tu lagi banyak pada buat berjalan. Ni Allah Azza Muhammad. Lipatan ganda hingga 10 kali ganda adalah terhasil berdasarkan keislaman, berdasarkan kesempurnaan keikhlasan dan berdasarkan kelebihan amalan dan pelaksanaan di tempat yang sesuai baginya. Habis. Nah, itu bab gandaan pahala. Bab dosa pula. Amalan kejahatan. Setiap amalan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, ditulis satu kejahatan tanpa dilipat ganda. Ini faham elok-elok. Baik, paling kurang 10 kali ganda. Sebab tu saya kata, pelik kalau umat Nabi Muhammad pergi depan Allah dosa banyak, pahala sikit. Pelik. Dia pergi depan Allah tengok dosa banyak, pahala sikit. Pelik. Bangkit pagi-pagi, buat satu jahat, buat satu baik. Satu jahat, Allah kira satu dosa.
Buat satu baik, kalau dia sedekah lah, dah 700 kali ganda. Dia nak bagi sama baik dengan jahat tu, dia kena buat 700 kali jahat, baru sama dengan satu baik. Betul tak ni? Kan jahat metro tu kot kan. Sagi buat baik lagi, ganda lagi, paling kurang 10 kali ganda. Lagi buat baik lagi. Mustahil pi depan Allah, dosa banyak, pahala sikit. Tapi tak pelik, tak mustahil. Pasal apa? Pasal ramai orang jahil. Dia tak tahu. Dan mungkin kebaikan yang dia buat tu tak mendapati syarat, akhirnya menyebabkan ada kebaikan tapi tak ada pahala. Riaknya, ujubnya, takaburnya, sum'ahnya, macam-macam benda dia buat. Ungkit balik kebaikan yang dia buat, apa semua-semua sebagainya. Akhirnya apa jadi? Ada amal tapi pahala tak ada. Faham tuan-tuan? Setiap kejahatan Allah akan tulis satu dosa, macam kita sebut tadi ni. Allah berfirman, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun." Allah sebut dalam surah An-Na'am, sambungan pada ayat tadi. Barang siapa yang datang dengan satu kejahatan, maka tidak akan dibalas melainkan dengan seumpamanya dengan itu, dan mereka tidak akan dizalimi. Satu jahat, satu dosa. Tetapi kejahatan yang dia buat tu boleh jadi makin besar dengan tertakluk kepada kemuliaan tempat, kemuliaan masa, ataupun orang yang melakukannya. Boleh jadi orang ni dapat satu je, tapi hutang dia jadi banyak, walaupun buat benda yang sama. Pasal apa? Sama mungkin tempat dia buat. Yang kedua mungkin masa dia, ataupun mungkin dia tu siapa. Mari kita tengok. Yang pertama, kejahatan lebih besar keharamannya seandainya dilakukan dalam bulan-bulan haram. Ni bulan apa ni? Bulan apa? Teruk nampak gaya apa ni? Bulan apa ni? Zulkaidah. Betul tak? Lepas ni Zulhijjah kan? Baru lepas ni Syawal kan sebelum ni? Sebelum tu Ramadan. Dia duduk menyanyi pula. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Dia duduk mencari. Kalau dia tak cari, kalau dia tak menyanyi, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Tahiyat Awal, Tahiyat Akhir dia pergi. Suruh reverse lagi jam. Ada 4 bulan haram. Allah sebut dalam Quran, inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah sebut dalam surah, Allahumma salli ala Muhammad, surah apa Bashir? Salli ala Muhammad, surah Taubah. Allah kata apa? Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 dalam ketetapan Allah waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu berlaku zalim pada diri kamu pada bulan tersebut, pada bulan yang 4 tersebut. Ada 4 bulan haram. Yang pertama, bulan Muharram. Yang kedua, bulan Rajab. Yang ketiga, bulan Zulhijjah. Zulkaidah, Zulhijjah. 4 bulan haram. Betul kan saya sebut tu? 4 bulan haram ni tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita buat dosa pada 4 bulan haram tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahawa kezaliman yang dilakukan dalam bulan haram, kesalahan dan dosanya lebih besar berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Walaupun kezaliman dalam bulan dalam setiap keadaan itu di luar kawalan, akan tetapi Allah membesarkan dosa daripada perbuatannya itu sebagaimana yang dia kehendaki. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Itu yang pertama. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita melakukan dosa dan kemaksiatan dalam bulan haram. Apa kalau kita buat dosa pada bulan haram, sallallahu alaihi Muhammad, bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah. Ini 4 ni. Ni bulan dia lah ni. Dosa tak sama macam bulan yang lain. Sebab Allah memandang besar dosa yang dilakukan dalam bulan yang haram. Yang kedua, tempat tanah haram. Kesalahan
Yang kita lakukan di tanah haram, Saudara Allah Muhammad, akan dipandang besar di sisi Allah SWT. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihin al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumkan. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh melakukan rafath. Rafath ni apa? Menyebut perkataan yang berkaitan dengan seksual. Wala fusuqa, jangan buat fasik. Wala jidal, jangan duk bantah-bantah, debat dalam masa mengerjakan haji. Kata Ibnu Umar, fasik melakukan maksiat di tanah haram. Begitu juga firman Allah dalam surah Al-Hajj, wa man yurid fihi biilhadi bidhulmin nudhiqhu min adzabin alim. Siapa yang maksud dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya kami akan rasakan padanya sebagian daripada siksa yang pedih. Yang ketiga, jadi pertama tadi masa, yang keduanya tempat, yang ketiganya pelaku. Orang yang buat tu. Keburukan pada sebahagian hamba Allah lebih besar dosanya dibandingkan keburukan yang ada pada sebahagian yang lain. Ini mungkin kerana kemuliaan yang dia miliki. Orang yang duduk pada posisi tinggi, pemimpin, dengan rakyat dosa dia tak sama. Pemimpin buat dosa, rakyat buat dosa. Dosa yang sama, pandangan Allah tak sama. Pasal apa? Pasal pemimpin bila dia buat dosa, kesan dia rakyat dia akan ikut. Nah ni, Saudara Muhammad. Orang yang ada kemuliaan, ketinggian makrifat dia kepada Allah tak sama. Sebab tu pada orang yang pada sebahagian perkara yang makruh pada orang awam boleh jadi haram pada ulama. Kalau sisi orang awam makruh aja, tapi pada ulama dia jadi haram. Boleh? Tak patut seorang ulama buat itu. Pasal apa? Dia akan diikuti oleh orang lain. Bukan maksud benda tu haram pada hukum. Tak, pada diri dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli tuan-tuan. Itu keadaan dia. Niat untuk berbuat baik. Akan diberikan kebaikan. Niat berbuat keburukan. Siapa yang buat keburukan, dituliskan kebaikan sempurna. Nabi SAW menyebutkan, innama tarakaha min jirra'i. Jika meninggalkannya itu kerana keagunganku, dalam riwayat Bukhari, wa in tarakaha min ajli, meninggalkan keranaku. Jadi menunjukkan bahawa dia meninggalkan perbuatan maksiat terikat dengan niat kerana Allah, maka orang yang meninggalkannya berhak untuk mendapatkan kebaikan yang sempurna. Pasal apa dia dapat pahala sedangkan tadi dia nak buat dia niat nak buat jahat. Lepas tu dia tinggal, Allah bagi pahala kat dia pula. Pasal apa? Pasal dia tinggal itu kerana Allah, bukan sebab yang lain-lain. Kalau dia tinggalkan kemaksiatan itu pasal yang lain, maka tak ada pahala untuk dia. Faham tak ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun yang meninggalkan keburukan sebelumnya berniat untuk melakukannya kerana dia takut pada makhluk atau kerana seorang wanita atau lelaki, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan kebaikan. Bahkan dikatakan bahawa dia dihukum kerana meninggalkan perbuatan tadi atas dasar niat tersebut. Hal itu kerana dia lebih mendahulukan takut kepada manusia daripada takut kepada Allah, dan perbuatan tersebut adalah hukumnya haram. Demikian pula niat untuk riak kepada manusia juga hukumnya haram. Macam yang orang duk buat, dia duk canang, dia duk buat, dia duk kempen nak jual produk dia. Orang duk kata jangan duk buat, ni benda haram. Dia memang plan dah supaya orang kata kat dia, supaya orang tegur dia, supaya orang maki hamun dia. Satgi dia kata apa? Saya menyesal, saya tak buat, saya minta maaf, saya tarik balik niat saya nak buat tu, dengan harapan satgi orang kata bagus, inilah orang Islam yang baik, kita kena sokong dia, kita kena beli produk dia. Orang ni tak dapat pahala. Faham tak ni? Kalau dia buat dan dia cadang memang dah dalam plan dia, satgi dia nak minta maaf. Tapi buat apa-apa benda lah, orang kecam dia, dia memang plan dah, satgi dia akan minta maaf. Dia biasa, orang maki dia cukup-cukup. Lepas seminggu, dia buat press statement. Dia kata, saya menyesal dengan apa yang saya buat, saya tak patut buat macam tu. Waktu saya buat tu, saya tak sedang, saya melakukan kesilapan, saya tak reti, saya minta maaf.
Saya harap semua dapat memaafkan saya. Lepas tu dia pun tutup majlis dia tu. Dua esok orang semua pekat kata, bagus dia ni orang Islam dapat teguran apa semua sebagainya. Mari kita beli produk dia ramai-ramai. Dia memang plan dah benda tu. Maka dosanya tidak akan diampunkan oleh Allah SWT. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Al-Khattabi berkata, dituliskan kebaikan atas orang yang meninggalkan keburukan manakala orang tersebut mampu melakukannya kemudian meninggalkannya. Kerana manusia tidak dianggap meninggalkan keburukan kecuali jika dia mampu melakukannya. Tidak termasuk ke dalam kategori kategori yang tidak mampu melakukannya adalah orang yang berkeinginan tapi keinginannya terhalang oleh satu penghalang. Seperti seorang lelaki yang datang untuk perempuan untuk berzina namun mendapati pintu terkunci dan tidak mampu untuk membukanya. Yang dia cancel tu pasal apa? Pasal dia tak boleh buat. Yang ni tak kira nah. Dia bukan cancel kerana Allah, tapi sebab dia tak boleh nak buat. Contoh dia bagi tu dia nak pergi berzina. Niat dia nak pergi berzina tu betul dah. Niat betul dah. Niat tu lah nak pergi berzina tu maksudnya termasuk dalam niat nak melakukan kemaksiatan tu. Kemudian dia sampai tu, tiba-tiba pintu terkunci ataupun polis tu ada ke apa benda yang menyebabkan dia terhalang daripada berlaku dan end up-nya dia tak dibuat. Dia dapat pahala tak? Dapat tak pahala? Tak. Pasal apa dia tak dapat pahala? Pasal apa? Pasal dia terhalang untuk buat. Kalau benda tu tak terhalang dia buat tak? Dia akan buat. Tapi dapat dosa tak? Allah tak bagi dosa kat dia. Selagi dia tak buat benda tersebut. Dan halangan itu mungkin kadang-kadang disebabkan Allah tak izin dia dan tak bagi dia untuk dia buat. Itu juga merupakan salah satu jalan taufik. Allah duk halang orang daripada melakukan kemaksiatan sebab Allah sayang kat seseorang tu. Kita pun selalu jadi begitu kadang-kadang. Ni masjid ni. Lagi dapat video kawan-kawan kita pun boleh harap sangat. Dia hantar video bukan-bukan. Hang tengok ni, hang tengok ni, hang tengok ni. Kita pun teringin nak tengok. Padahal duduk dalam masjid sama tu tengok kuliah ni video apa duk hantar kelabu-kelabu ni. Lagi tak download duk kelabu tu. Elok download tengok-tengok lah. Internet tak ada pula. Ada pula tiba-tiba dia kata Selcon ni buat perangai sungguh lah. Tak apa lagi. Lepas masjid lagi, lepas mayang lagi. Pergi kena mamak dia pergi cari tu. Dia duk harap tu 4G lah 4G. Tengok-tengok tak 4G kat dia boleh pergi kedai mamak tu kan. Mamak password saat ni internet. Anak sangat Allah bagilah. Baik tuan-tuan, jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, ingat bahawa setiap yang kita lakukan itu ada malaikat yang mengawasi kita dan Allah mengetahui apa yang kita niatkan dalam hati-hati kita. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Pertemuan kita akan datang, kita akan bincang lagi tentang kita sebut wasilah ataupun jalan yang untuk menghampirkan diri kepada Allah SWT dan pencapaian cinta Allah SWT. Mudah-mudahan jadi manfaat kepada saya dan kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu nabatila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.